Salam sejahtera. Hampir 800,000 penduduk yang menetap di kawasan timur Singapura kini layak menerima bimbingan kesihatan peribadi. Di bawah program Health Up, mereka yang berusia 40 tahun ke atas boleh mendaftarkan diri bagi tip-tip peribadi selain nasihat tentang jenis pemeriksaan kesihatan yang perlu dijalani. Para penduduk ini sedang bertindak ke arah gaya hidup yang lebih sihat. Mereka hanya perlu menggerakkan jari jemari mereka selain berkongsi maklumat tentang tabiat harian serta latar belakang kesihatan mereka. Mereka kemudian akan dipadankan dengan seorang penyelaras kesejahteraan yang digajikan SingHealth bagi memantau kesihatan mereka setiap beberapa bulan. Program tersebut kini tertumpu kepada penyakit kronik seperti darah tinggi dan paras kolesterol serta kencing manis. Selepas satu program perintis berjaya dijalankan di Tampines, ia kini bakal diperluas ke East Coast di mana 40% penduduknya berusia 60 tahun ke atas. SingHealth juga merancang meluaskan program itu ke lebih banyak kawasan serta golongan yang lebih muda. But with age comes a heightened risk of chronic diseases like high blood pressure, high cholesterol, and high sugar in our blood. And many of us may also face loneliness and social isolation. So with rising life expectancy, we must aim to not just live longer, but to live longer and to stay active and healthy at the same time. Pulau Ubin tidak lama lagi akan digunakan sebagai bilik darjah di luar. Ia akan menawarkan pelajar dengan pemahaman lebih mendalam tentang biodiversiti dan warisan negara. Idea tersebut dicetuskan pada Hari Ubin siang tadi dengan lawatan melibatkan hampir 40 tenaga pengajar. Meskipun Singapura ada reputasi sebagai bandar cemerlang, ia juga kaya dalam bidang biodiversiti. Rekod menunjukkan terdapat lebih 7,300 jenis haiwan liar di sini. Di Pulau Ubin ini terdapat hidupan liar yang wujud bergenerasi lamanya. Menurut NParks, ia mempunyai maklumat tepat melibatkan lebih 7,300 hidupan asli yang disertakan dalam Senarai Merah Singapura. Antara dapatan terbaru NParks ialah beberapa jenis haiwan seperti kelawar yang semakin terpelihara dan tidak terhapus. Maka itu, para pencinta alam mahu menjadikan Pulau Ubin sebagai tapak untuk pembelajaran. Menurut Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee, pendidikan dan kajian penting untuk membantu penduduk lebih menghargai warisan budaya dan alam semula jadi Pulau Ubin dan menyerahkan pengetahuan ini kepada generasi masa depan. Untuk membantu tenaga pengajar, lawatan berpandu diharap dapat memberikan mereka idea bagi kelas masing-masing. Ini bukan saja terhad kepada hidupan liar saja, tetapi pengenalan kepada tenaga mampan. Satu rangkaian yang menjaga kepentingan Pulau Ubin akan mengumpulkan maklum balas sebelum membentangkan sukatan pelajaran kepada Kementerian Pendidikan atau MOE. Rombongan terakhir seramai 190 jemaah haji tahun ini kini sedang dalam perjalanan ke Jeddah. Para jemaah daripada 4 GSA itu menaiki pesawat Saudi Airlines yang berlepas daripada lapangan terbang Changi sekitar jam 5 petang tadi. Sementara itu, 116 jemaah daripada 3 GSA iaitu Syahidah Travel, TM Fauzi Travel dan Haniman Travel yang terkandas semalam bertolak pada jam 3 pagi tadi dan sudah selamat sampai jam 1 tengah hari waktu tempatan. Suasana riang bercampur syahdu cukup terasa di Terminal 3 Lapangan Terbang Changi siang tadi. Lebih 190 jemaah haji yang ditemani sanak saudara mereka mula berkumpul seawal 12 tengah hari lagi untuk keberangkatan terakhir musim haji tahun ini. Pakej akhir ini menjadi pilihan antara lain disebabkan jadual cuti sekolah bagi jemaah meluangkan lebih banyak masa dengan anak-anak mereka sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kita pilih yang selambat mungkin sebab saya ada anak-anak kecil. Jadi bila kita pergi pada penghujungnya, jadi anak-anak tak terasa sebab mereka sibuk dengan sekolah semua kan. Bagi Cik Surya Saleh pula yang bertugas sebagai seorang jururawat, pakej akhir yang lebih pendek juga lebih sesuai baginya disebabkan tuntutan kerja. Pasal waktu kerja, jadi saya punya leave pun tak cukup. Jadi ambil yang 19 hari ajalah.
Tahun lepas saya dapat, tapi dia kasih yang add-ons punya tu, yang ad hoc punya. Tapi pasal kerja, jadi saya tak dapat cuti. Jadi this year dia kasih offer, saya dapat, jadi pergi ajalah. Selain jemaah Nur Muhammad, para jemaah daripada 3 GSA lain termasuk Hegel Travel, AQ Travel dan Nur Hikmah Travel dijangka tiba di Jeddah pada malam nanti. Setibanya di sana, para jemaah ini mempunyai 1 hari saja di Makkah sebelum ke Arafah. Disebabkan jadual yang padat itu, syarikat Nur Muhammad memberikan ruang untuk para jemaahnya mendapatkan rehat yang secukupnya sebelum membuat persiapan bagi kemuncak ibadah haji. Jemaah akan lakukan ibadat tawaf kudum, tawaf selamat datang dan juga sa'i haji selepas nanti lontar jamrah Aqabah yang pertama. Jadi jemaah dapat rehat sepenuhnya pada hari Ahad dan kemudian bersiap sedia untuk ke Arafah pada hari Isnin insya-Allah untuk menyempurnakan ibadah haji mereka di wukuf nanti di Arafah pada hari Selasa insya-Allah. Sementara itu, Ustazah Joaida turut memberi perkembangan tentang keadaan rombongan jemaahnya sebelum ini yang berangkat pada 15 Jun lalu. Kini mereka berada di Shisha. Alhamdulillah kami sentiasa berhubung antara satu sama lain dan kini keadaan mereka sihat semuanya. Alhamdulillah, tiada kecederaan dan sebagainya. Selain rehat yang mencukupi, para jemaah juga dinasihati untuk minum air yang secukupnya bagi menghadapi cuaca panas di sana. Sementara itu, MUIS menyatakan sekitar 84% atau 1,000 jemaah haji Singapura sudah berada di Kota Mekah atau menginap di Shisha kurang 3 hari lagi sebelum kemuncak ibadah haji tahun ini. Rata-rata para jemaah Singapura dilaporkan dalam keadaan sihat meskipun berdepan dengan cuaca panas yang boleh mencecah suhu maksimum purata 43 darjah Celsius. Kerana aktiviti belum lagi padat, belum lagi berangkat ke Shisha, mereka dalam keadaan sihat. Alhamdulillah, nanti adalah 1 jemaah yang memerlukan khidmat klinik MUIS disebabkan dehydration setelah umrah mereka kemarin. Tapi Alhamdulillah mereka dalam keadaan stabil dan berasa pulih insyaAllah. Mereka disarankan untuk berada dalam bangunan Shisha dan tidak keluar sekiranya tidak perlu. Dan mereka juga disarankan dan diingatkan untuk minum banyak air dan kami juga sediakan buah-buahan pada setiap waktu makan. Setelah selesai mengerjakan umrah dan tawaf kudum, jadual para jemaah kini diisi dengan pelbagai program fizikal dan rohani. Ini termasuk mengulang kaji manasik haji dan menjalani program kenal suai dari tempat penginapan jemaah di bangunan Shisha ke kompleks melontar jamrah di Mina. Ini bagi menyesuaikan diri kepada jarak perjalanan ibadah haji kelak. Meskipun ada pelbagai cabaran yang perlu dihadapi, para jemaah haji Singapura akur semuanya akan dapat diatasi hasil nasihat serta panduan yang diberikan pihak GSA. Cabaran-cabarannya memang ada. Sebab kita dah bersedia lebih awal, kita dah berusaha untuk menjaga diri, berapa jauh yang kita jalan tu macam mana kita rasa dulu. Jadi di sini nak susahlah kita nak apa yang kata orang tu ragak-ragak untuk macam mana. Saya program tentunya mengatakan kita dalam kejamran untuk beli sebab dengan mana kita kekuatan tadi. Jadi saya tengok tadi banyak seperti orang upayakan mereka ditular dengan kursi roda. Dan kita nampak mereka bersungguh-sungguh semangat untuk menghadapi hujan ini. Pihak berkuasa Arab Saudi mengumumkan lebih 1.6 juta jemaah haji dari 160 buah negara sudah tiba di negara itu menjelang bermulanya ibadah wukuf di Arafah pada 27 Jun ini. Menurut Panglima Pasukan Kecemasan Khas Saudi, Major Jeneral Muhammad Al-Omari, kaki tangan keselamatan bersiap sedia untuk mengekalkan keamanan dan kemantapan di Makkah, Madinah serta tapak-tapak suci Islam yang lain pada musim haji kali ini. Di Pusat Kecemasan Haji di Kota Mekah, kaki tangan keselamatan memantau keadaan menggunakan kamera CCTV dan sistem keselamatan berteknologi tinggi. Menurut jurucakap pusat ini, semua panggilan kecemasan yang diterima disambung kepada pihak yang bertanggungjawab dalam tempoh 45 saat. Semua jabatan keselamatan dan perkhidmatan untuk haji tahun ini katanya ditempatkan di bangunan yang sama.
tahun ini merupakan kali pertama semua sekatan COVID-19 dimansuhkan dan jumlah jemaah haji dijangka kembali kepada 2.4 juta orang seperti sebelum pandemik melanda pada 2019. Berita beralih ke perkembangan luar negara selepas ini. Antaranya, Presiden Rusia berikrar akan tumpaskan sebarang pemberontakan bersenjata oleh pasukan askar upahan Wagner. My Mitsubishi Electric StarMax aircon saves me energy and money. It's easy to clean and is so quiet. Selamat bertemu kembali. Presiden Rusia Vladimir Putin berikrar akan menumpaskan sebarang pemberontakan bersenjata oleh pasukan askar upahan Wagner sambil menyifatkannya sebagai satu pengkhianatan. Ini selepas para anggota yang setia kepada ketua Wagner Yevgeny Prigozhin melancarkan pemberontakan terhadap tentera Rusia dan mengambil alih sekurang-kurangnya satu bandar Rusia iaitu Rostov-na-Donu yang terletak di selatan negara itu. Presiden Putin memberi amaran bahawa mereka yang merancang pemberontakan ini akan menghadapi hukuman berat. Presiden Putin menekankan pihaknya akan melindungi rakyat dan negara Rusia daripada sebarang ancaman termasuk ancaman di dalam negara. Presiden Putin juga mengakui keadaan di Rostov-na-Donu amat rumit. Moskow memperkenalkan langkah-langkah anti keganasan dengan kenderaan berperisai kelihatan di jalan-jalan raya. Wagner sebelum ini berbaris dari Ukraine ke Rusia dengan lelaki-lelaki bersenjata dan kereta-kereta kebal sudah mengepung bangunan-bangunan pemerintah di Rostov-na-Donu. Ketua Wagner turut menuduh tentera Rusia melancarkan serangan berdarah terhadap pasukan upahan di Ukraine. Encik Prigozhin mengatakan bahawa beliau mahu menjatuhkan kepimpinan ketenteraan di Moskow dan ribuan askar Wagner siap untuk mati untuk mencapai matlamat mereka. Sementara itu, kumpulan perisikan tentera Britain menyatakan pasukan Wagner sedang bergerak ke utara Rusia dan kemungkinan besar akan menuju ke ibu kota Moskow. NATO dan negara-negara Eropah lain sedang memantau keadaan di Rusia dengan teliti. Susulan tragedi kapal selam pesiar Titan. Dengan terkorbannya 5 jiwa dalam kejadian tersebut, tumpuan kini beralih kepada mencari jawapan tentang isu keselamatan. Pemerintah Kanada memulakan siasatan ke atas ledakan dari dalam yang menimpa kapal selam milik syarikat OceanGate itu. Ini kerana sebuah kapal kargo yang berdaftar di Kanada terlibat dalam proses menunda keluar kapal selam Titan itu ke laut pada hujung minggu lalu. Sementara itu, beberapa pertukaran email sekitar 5 tahun lalu mendedahkan CEO OceanGate Stockton Rush yang juga mengemudi Titan ketika nahas berlaku telah beberapa kali menolak amaran seorang pakar. Menurut laporan BBC, pakar ekspedisi laut dalam terkemuka Rob McCallum telah menggesa Encik Rush agar berhenti menggunakan kapal selam Titan sehingga ia mendapat pentauliahan sebuah agensi bebas. Namun Encik Rush memperlekeh amaran tersebut. Dalam pada itu, pengasas bersama OceanGate mempertahan komitmen Encik Rush kepada isu keselamatan. Kembali ke perkembangan di dalam negeri. Sebuah makmal baru bagi menapis bahan yang terkait dengan kes-kes penderaan seksual melibatkan kanak-kanak telah ditubuhkan di sini. Ia bagi membantu pasukan polis Singapura atau SPF menyelesaikan kes-kes sedemikian dengan lebih pantas. Jane Chen ialah seorang pegawai penyiasat kanan bagi cabang jenayah khas yang menangani bahan-bahan penderaan seksual melibatkan kanak-kanak yang digelar CSAM. Pasukan itu kini mempunyai sebuah makmal khas yang tersendiri untuk menyimak bahan-bahan yang sensitif. Before this, we were actually processing the materials in our office, in the cubicle. And that's the same space where we conduct other areas of investigation as well.
Di stesen ini pula, program kecerdasan buatan atau AI memadankan bahan penderaan seksual kanak-kanak dengan kes-kes sebelum ini. Jadi, para penyiasat hanya perlu beri perhatian kepada bahan-bahan baru yang tersisa sekaligus menjimatkan masa mereka. Mac lalu, 23 lelaki telah ditangkap kerana terlibat dalam kes penderaan seksual kanak-kanak secara online. 2 tahun lalu, seorang lelaki didapati memiliki 47,000 video dan gambar lucah melibatkan kanak-kanak. Terdapat juga kes-kes yang merentas sempadan negara. Maka itu, bahan yang diproses di makmal baru ini turut dimuat naik ke pangkalan data Interpol bagi membantu pasukan polis di luar negara mengenal pasti serta menyelamatkan para mangsa. Di makmal baru itu, para pegawai juga disediakan sekitaran yang lebih santai bagi mengurangkan tekanan mental serta kesan trauma. They may have flashbacks, they may have nightmares, and when thinking about these incidents, they may start to feel some panic symptoms. They may feel more anxious, their heart rate starts to increase. Makmal tersebut turut dilengkapi alat deria yang mengehadkan berapa lama seseorang pegawai boleh bertugas di dalamnya. Ikuti nanti bagaimana kesukaran cari buku kanak-kanak bermutu tinggi mendorong seorang ibu hasilkan sendiri buku kanak-kanak Melayunya sendiri. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Cabutan bertuah Golden Chance kembali lagi. Sekali lagi, wang tunai hampir Anda masih bersama berita. Saudara, kesukaran mencari buku kanak-kanak dalam bahasa Melayu yang bermutu tinggi mendorong Cik Nur Fatin Awaluddin menghasilkan sendiri buku kanak-kanak Melayunya sendiri. Bukunya yang berjudul Postcard dari Turki dilancarkan hari ini di Perpustakaan Daerah Punggol. Menikmati keindahan Kapadokia di Turki yang popular dengan pelancong dalam bentuk postcard serta jalan cerita yang menarik menanti para pembaca cilik dalam postcard dari Turki, buku sulung yang dihasilkan Cik Nur Fatin Awaluddin 28 tahun. Idea menulis buku ini tercetus sewaktu beliau menjaga anak pertamanya semasa cuti bersalin. Bila saya mencari bahan-bahan bacaan dalam bahasa Melayu untuk anak saya mendapati tak banyak bahan bacaan dalam bahasa ibunda kita yang bermutu tinggi. Jadi adalah beberapa yang berkualiti tapi tak sebanyak bahan bacaan dalam bahasa Inggeris. Jadi saya memutuskan kalau tak dapat cari, mengapa tidak saya tulis sendirilah, hasilkan sendiri buku ni. Beliau mendapat ilham apabila melayari drama-drama Turki selain melakukan kajian tentang bandar-bandar di negara itu. Ini membuatnya lebih tertarik kepada Turki dan ingin berkongsi keindahan bandar-bandarnya menerusi watak Ilhan, seorang kanak-kanak yang menerima postcard-postcard dari sahabatnya di Turki. Saya harap anak-anak yang membaca buku ni, dan bukan saja kanak-kanak, kalau mungkin orang dewasa, ibu atau ayah yang membacakan kepada anak-anak mereka dapat ilmu atau pengetahuan barulah mungkin tentang Turki yang sebelum ini mereka tak pernah ketahui, tentang bandar-bandar yang istimewa dan menarik di sana. Postcard dari Turki terbitan Iqra ini berharga $15 dan untuk setiap buku yang dijual bagi 200 naskah pertama, $5 akan didermakan untuk membantu mangsa gempa bumi Turki. Saudara, kehadiran pemain baru industri merancakkan lagi industri penganjuran konsert di negara ini. Selain mahu menyediakan platform bagi artis tempatan, syarikat-syarikat baru seperti RYZ Events dan YOLO mahu memenuhi permintaan pasaran bagi konsert urban music di sini. Wartawan Ruslinda Rahmat meninjau usaha dua syarikat itu yang juga berkongsi rancangan terdekat mereka. Membawa nama besar seperti penyanyi legenda Nash untuk mengadakan konsert di sini bukanlah mudah. Namun, tanggungjawab berat itu dianggap sebagai peluang mencipta nama bagi pemain baru industri penganjuran konsert. Konsert pada Syurga di Wajahmu adalah konsert pertama oleh syarikat Riz Events.
Bila kita melihat industri muzik ni berkembang begitu pesat di Singapura, jadi saya terdoronglah untuk mengadakan konsert lah. Kita ingin menaikkan taraf seni muzik di Singapura lah. Ya, bukan hanya sebagai musician atau penyanyi, tapi juga sebagai penganjur lah. Selain bagi mengurangkan risiko kerugian, pemilihan lokasi konsert yang lebih kecil di Teater Pusat Drama dengan 600 orang ini juga dapat mewujudkan suasana yang lebih santai dan intim bagi penyanyi dan peminatnya. Yang saya nak ialah mereka itu ada bersama-sama dalam jiwa saya, ada bersama-sama dalam diri saya untuk melontarkan lagu-lagu saya. Dan ini adalah satu lontaran silaturahim yang jelas. Meskipun jualan tiket agak hambar dengan hanya 30% saja yang sudah terjual, ia tidak mematahkan semangat Rizal. Pengajaran daripada kali pertama sebenarnya bukan mudah untuk membuat sesuatu konsert kerana banyak aspek-aspek yang harus dititik beratkan lah. Tetapi oleh kerana kita mempunyai tim yang baik di dalam Riz Events, jadi itu yang membuat kita dapat menutupi segala kekurangan di dalam perlembagaan konsert inilah. Rizal juga mahu menyediakan platform untuk artis-artis tempatan untuk mengadakan konsert. Selain Riz Events, sebuah lagi syarikat yang mahu merancakkan lagi industri penganjuran konsert di Singapura ialah YOLO Malaysia. Syarikat yang bertapak di seberang tambak itu ditubuhkan pada 2020, namun usaha mereka terhambat di COVID-19. Dengan pandemik kini berlalu, mereka mencuba nasib dengan penganjuran konsert pertama di Singapura yang menampilkan kumpulan Ravage. Sebab ia kecil itulah yang kami nak datang ke sini, sebab kami tahu bila ada konsert nama-nama besar datang ni, lagu-lagu yang fokusnya pada urban music berbahasa Melayu ni tak banyak. Sebab tu untuk Ravage kami pilih Singapura dulu. Selepas ini mereka merancang untuk membawa artis Indonesia pula ke sini. Tahun lepas di Kuala Lumpur, ramai di antara peminat tu datang dari Singapura. Itu kami ingat, dia ada satu kelab peminat dipanggil Sahabat Noah. Ramai, sekumpulan datang. Jadi kita fikir why not kita buat di Singapura pula, terbalik. Biar orang Malaysia pula pergi sana kan. Bagi YOLO dan Riz Events, lambakan konsert di sini satu petanda yang baik bagi industri dan memenuhi permintaan peminat yang rindukan konsert secara fizikal. Dengan laporan itu tadi, sekian saja berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi dan salam hormat.